Zulhijjah. Tapi yang dianjurkan 1 hingga 9. Mana kita warak sangat, kita ambil 9 tu dah lah. 1 hingga 8 tu kita banyak kerja. Oi, rit tu jam kan. Bagi orang tak ada kerja tak apalah, mungkin macam cikgu boleh lah, tak ada kerja lah pencen. Pegang tasbih tu irit. Saya tak kira nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, mana nak dan. Nah, itu tentang 9 Zulhijjah. Disunatkan berpuasa dan kelebihannya Allah ampun dosa setahun dulu, setahun akan datang. Dosa kecil. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal, seolah-olah berpuasa di sepanjang tahun. Masya Allah. 10 Muharram ada, ni semua ada. Dia ampun dosa setahun dulu. Tapi 9 Zulhijjah hak dulu dan akan datang. Dosa-dosa kecil clear. Boleh tuan-tuan? Baik. Mari kita dengar pula. Macam mana nak dapat haji mabrur? Saya dengar Tok Guru bagi senang ya, walaupun poin ni banyak. Bagi saya pegang Tok Guru kita lah. Pertama, kita buat bagi semua sempurna elok, rukun-rukun tu jangan ada cacat celah. Yang keduanya, kita boleh tahu, kita buat perbandingan amalan kita sebelum pergi buat kerja haji dan selepas balik haji. Nak tengok mabrur ke mardud yang tu ya. Dia punya, orang panggil apa, indikator. Cakap orang putih sikit kan. Sebelum pergi Mekah buat kerja haji, 5 waktu surau masjid, so mengaji rajin. Habis buat kerja haji balik, tak ada lah. Masjid yang tu mardud lah, confirmnya lah. Kalau level sama juga, mudah-mudahan tu lah. Kalau lebih lagi, cantik lah kan. Kadang-kadang saya duduk tengok kat diri saya, aku duduk pergi umrah lah banyak kali dah ni. Aku ni mabrur ke mardud? Duduk tengok sama ya, pergi dulu pun tentu balik pun sama, okey lah. Kalau kurang tu kena muhasabah kan. Kalau lebih alhamdulillah. Tu cerita dia. Jadi kita nak dapat haji mabrur, dalam buku panduan haji yang dikeluarkan oleh tabung haji ada beberapa perkara tuan-tuan. Di antaranya untuk mendapat haji mabrur, pertama sekali kita kena jaga akidah. Sewaktu kita dah pakai ihram, kita pakai apa? Talbiyah kan. Tu akidah tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ni sebenarnya tuan-tuan diajak tentang akidah ni. Kami menyahut panggilanmu wahai Tuhan. Kami menyahut panggilanmu wahai Tuhan. La syarika lak, tak ada sekutu bagi kamu. Barak. Ini akidah. Jangan kita syirikkan Tuhan. Jangan kita menganggap ada makhluk yang standing seperti Tuhan. Ni macam duk riuh rendah di Kedah lah, Gunung Jerai. Orang tuan biar ayat semayang, nak semayang yang papi kata khurafat. Kenapa? Dia pelik apa ni no. Depa ni laju sangat. Bagilah majlis agama pi check dulu kan. Betul ke dia buat khurafat? Kan? Dah harga minum air telaga tekan tak boleh. Kan? Hak laju sangat geng Wahbi ya. Wahbi pulun. Lepas tu bila orang kembali lepas sengap pula. Geng Perlis buat rombongan pi ziarah rumah ibadah Tokong Siam, Tokong Hindu. Orang Tala tu pakai duduk diam lah depa. Kan? Depa Tala Kedah. Kan? Orang Tala depa ada gambar dia tengok tak? Depa buat program ziarah rumah ibadah. Seorang ustaz tu kata, mana boleh panggil rumah ibadah selain pada Islam? Di Tokong Siam. Tengok Tokong mana Lena apa gerak mungkin lama tu dok. Yang tu pun tak kata bid'ah pula. Aduh, tak kata khurafat pula. Perlis ni bukan ramai pun, 2-3 ekor tu. Panggil 2-3 ekor boleh. Boleh kot no. Dia Perlis tu yang saya tahu dia 3 orang ni. Depa ni yang rancak. Cukup rancak depa ni. Ada seorang tu saya difahamkan dia bukan mengaji agama. Tapi oleh kerana dia bawa fahaman Wahabi, dia pun iktiraf cikgu.
Saya tengok kuliah dah, ayat Quran pun tak ada, hadis pun tak baca. Tapi mereka anggap mereka ni orang yang pandai bidang hadis, kemas. Tak mau sebut lah nama dia kan. Rupanya dia orang Perlis. Saya duduk cari lama dah. Saya pergi Perlis, dia berkata, dia orang sini Ustaz, tunjuk kampung tu. Tak mau sebut nama dia kan. Tu salah cepat sangat nak hukum orang buat kerja syirik, khurafat. Orang dah dahaga minum ayam, ambil wuduk nak semayang. Pening aja ni. Semayang pun salah, tak semayang pun salah. Kan, sat lagi lepas kata tu dia lah, aku duk kata dah, tak payah semayang, apa duk keliuk. Tak lepas ubi. Lepas ubi, lepas pisang. Tu satu hari tu. Dia pergi ziarah Mufti Perlis. Dia lanyak kau tuan-tuan, dengar suara dia. Cikgu tak tengok video tu, suara rakaman dia. Dia balas kau-kaunya. Tapi cara tak ada adab lah. Macam itulah lebih kurang kan. Baik, haji mabrur pertamanya kena jaga akidah. Talbiyah tu sendiri la syarikalah kan. Tak ada sekutu bagi kamu, tak ada tuan ya tuan-tuan. Cerita syirik ada dalam ni. Ya. Macam mana boleh jadi syirik tuan-tuan dengar. Dia boleh jadi syirik tuan-tuan. Kalau bukan Islam dia persembah berhala, kita tak payah. Dari Quran Al-Ankabut ayat 41, surah ke-29. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Tu dalil dia. Tuan-tuan dengar terjemahan dan tuan-tuan dengar tafsiran. Syirik atau tidak? Perbandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya. Orang bukan Islam tokong berhala. Orang Islam tak lagi dia abang ni. Adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindungannya, padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis reput ialah sarang labah-labah kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Huraian tafsiran. Dalam ayat ni Allah terangkan kebodohan orang-orang musyrik yang sekutukan Allah. Itulah yang la syarikalah tu kan, tak ada sekutu bagi kamu. Yang menjadikan berhala-berhala, depa berhala. Ni kita Melayu. Atau makhluk-makhluk. Dia bertuhan pada makhluk, cikgu. Khususnya pemimpin lah. Kalau tukar pemimpin tak mentergedarah kita. Kan? Banyak Melayu cakap ni tak sungguh. Tak boleh, tak boleh. Penyangak macam mana pun jangan tukar. Ni dia cuma dia kata. Haji Nur dengar tak Haji Nur? Tu, berhala atau makhluk-makhluk. Contoh makhluk lagi, isteri dia yakin hidup dia senang kerana ada suami. Syirik tu. Setengah orang sebab dia kaya, aku tak akan susah hidup sebab aku hartaku melimpah ruah. Syirik. Setengah pangkat kebesaran, selagi kuasa ni di tangan aku, apa boleh buat apa kat aku? Aku tak boleh jatuh. Allah nak pergi jatuh sekelip mata ya, siapa pun boleh jatuh. Ni hak kita talbiah tu lah. Mula-mula la syarikalak, tak ada sekutu bagimu. Tengok dia kata, menjadikan berhala atau makhluk-makhluk yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, yang dipatuhlah dan diharapkan pertolongannya, sedang benda-benda itu amatlah lemah, tidak berkuasa. Macam enggak manusia. Masa dia ada jawatan, cikgu, dia hebat lah kan. Bila tak ada jawatan jadi apa? Mangkuk ayun. Kan? MH3370, MH tu mangkuk ayun. Kan? Ada tak tu? Itu nak bergantung kat siapa pula? Tu ni syirik. Cuba dengar dia urai lagi. Yakni kalau mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak tergamak melakukan perbuatan syirik yang bodoh. Ni syirik. Bergantung kepada kuasa yang ada, kedudukan, harta benda. Isteri bergantung pada suami, isteri dan suami bergantung pada anak-anak. Itu semua syirik. Pergantungan kita hanya kepada Allah.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, ada banyak ayat di antaranya At-Taubah 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Lagi dia kata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu dia. Dan dia kata maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Tawakal apa dia? Pergantungan 100% hanya pada Allah. Bukan kerana aku duit banyak, aku hidup senang, aku ada kuasa, hampa tak boleh buat apa. Kita pula pakai duk yakin kerana dia ni lah kita hidup pai. Dia pun pai, kita pun pai. Boleh faham tuan-tuan ni dalil dah. Tawakal 100% hanya pada Allah. Bukan tawakal kepada harta benda, kedudukan, pangkat dan orang tu orang dia ada. Itu syirik. Sebab tu la syarikalak. Kami menyambut suruhanmu wahai Tuhan, kami menyambut suruhanmu wahai Tuhan. Nampak tak? Kemudian kita kata lagi apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian tertentu pada Allah saja. Wa ni'mata, segala nikmat. Nikmat yang kita dapat ni pun dia bagi je. Dia bagi, dia boleh tarik balik. Saya jumpa banyak dah dengar sampai Quran 30 juzuk. Kan? Lah tinggal apa? Tinggal juzuk 30. Tak ingat apa dah. Quran ni mulia tuan-tuan, dia kena rajin ulang. Dia bagi, dia boleh tarik balik nikmat. Hari ni dia bagi jadi kaya, boleh tak jadi miskin? Boleh? Kan? Kadang-kadang minta maaf lah, bukan orang kaya ni lah, orang kaya di Sungai Petani. Kadang-kadang mereka tak nampak benda ni. Dia pasal mereka hebat, dia tak heran kat orang. Dia lupa ni talbiah ni. Wa ni'mata, segala nikmat daripada hang ya. Lakawal mulk, ni lagi satu. Juga kuasa. Kaulah yang paling berkuasa. Semua kerajaan-kerajaan ada atas muka bumi ni semua duduk bawah kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh bagi, dia boleh cabut balik. Boleh tak? Qulillahumma malikal mulki, tu ayat dia, Ali Imran 26. Tu yang pertama. Nah, talbiah kita mendidik supaya kita menjaga akidah. Kena jaga elok lah, jangan syirikkan Tuhan. Kemudian nak dapat haji mabrur, kata lagi, ya, kita hendaklah memelihara solat kita. Dan sebaik-baiknya solat berjemaah. Tak boleh main surau masjid buat di rumah. Bagilah peluang orang rumah jadi makmum sekali menikah kat 50 tahun bang. Sekali tak pernah dengar suara abang ni sedap tak sedap. Kan. Ustaz kata pernah tak jadi imam? Tak pernah buat. Saya surah-surah tak ingat. Allah, Ustaz kata bukan susah. Bawa lah surah-surah pendek. Wal asri. Rakaat kedua qul Allah kan. Inna a'tayna. Rakaat kedua qul Allah, dia kata inna a'tayna pun tak ingat. Tak ingat. Ustaz kata ikut saya. Dia pun nak ikut apa dah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mana api mati nak a'tayna untuk ingat. Kan? Itu cerita dia. Kena jaga solat. Kita balik, memanglah saya tak nafi bila solat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni tak ada ting. Dia zoom dia lain tau. Dia punya kick. Adik pernah pergi kan? Tak pernah pergi. Kerja kan, mengaji ke atau menganggur? Kerja. Simpan duit banyak, pi umrah dulu. Esok simpan lagi banyak baru pergi haji. Saya setuju pi umrah dulu. Sebab kalau first timer macam saya pergi kali pertama Perak tu Haji Yunus. Kali pertama sampai Mekah buat haji lah tu warak dengan aku pun. Kan? Bila pergi umrah pun nampak cuma buat kerja haji tambah satu wukuf Arafah. Rukun tentu tambah beza dia. Cuma dah melentak 3 hari tu. 10, 11, 12, 13 kan 4 hari. Yang tu wajib haji bukan rukun kan. Dia boleh bayar dengan dam dan sebagainya lah. Jadi pelihara solat dan sebaik-baik solat berjemaah.
Yang ketiganya, di antara untuk mendapatlah untuk mendapat haji mabrur ni, memelihara tutur kata dan pandangan. Kita dah balik daripada Mekah kan, cakap elok-elok lah dengan orang, tengoklah yang tua cakap cara orang tua kan. Kadang-kadang minta maaf, orang muda ni dia tak tengok orang. Saya tengok walaupun saya ustaz. Kalau dia lebih senior pada saya address dia sebagai tuan haji, pasal dia pergi haji. Saya tak panggil nama. Tu adab lah, walaupun kita ustaz. Kalau dia muda pada kita tak apa, ni dia 80, kita baru 60, panggil Ibrahim. Tak kena mentang-mentang hang ustaz kan. Panggil lah tu haji. Dia kata tak pergi haji lagi, tak apalah, kira dia lah tu. Kan. Jadi makna tutur kata dalam Quran ada Al-Baqarah 86, wa qulu linnasi husna. Tengok Tuhan ajak, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Panggil nama elok. Kalau ada haji, kalau Datuk Seri, panggil Datuk Seri lah. Kali itu saya jumpa siapa? Syahidan Kasim. Sama-sama duk tunggu kapal terbang nak naik balik. Dia nak balik Belok Stang, saya nak balik Pulau Pinang. Dia bagi salam kat saya, Haji Yunus. Saya buat tak tahu aku mana aku nak tahu, kata dia kenal aku. Dia kenal, popular juga lah aku ni pun kan. Menteri boleh bagi salam. Kali kedua dia bagi, saya buat doa lagi. Kali ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Datuk Seri bagi salam kat saya. Ustaz lah. Yang kau Waalaikumsalam. Allah minta maaf. Main mana? Main mana? Biasalah kerja kita dakwah. Dia pun tahu. Kan? Kita panggil Datuk Seri ya. Datuk Seri kan. Tu cerita dia. Hormat ni memang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang muda menghormati yang lebih tua. Yang biasa menghormati orang yang lebih ilmu. Macam-macam saya walaupun ustaz, kalau Dr. Harudin bukan calang-calang kan. Hormat. Tu cerita dah. Baik. Memelihara tutur kata tadi ada dalam Quran, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. 86 ke 83? Saya sebut tadi 86 kan. Saya ingat 83. Nanti saya cek. Komputer saya kata 83, saya salah lah tu. Saya ada install satu komputer ni. Dia betul hebat komputer saya no. Betul. Dia hebat 83, saya hebat 86 lah kan. Dia kata 83. Saya install lah. Banyak kali bila saya sebut silap, dia beritahu salah. Tu saat dia beritahu tu yang saya buka lain no, 83 bukan 86. Tutur kata, pandangan, dah baru nak dapat mabrur. Di Mekah semua barang. Mekah ni boleh tak tambah lagi satu rukun haji? Hak ketujuh, wajib kena makan aiskrim. Saya tengok siapa pito muda semua makan aiskrim kan, cukup syok. Saya ingat lagi tuan-tuan, saya duduk tengah makan aiskrim duduk. Saya tengok seorang Allah, dia duduk pandang muka saya. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Saya pasal haji, saya pergi 2009. Bukan haji ke dulu tegur saya, kuliah di Pematang Tok Di, saya baca ayat Quran tak boleh nak pergi haji perhabis. Saya, ustaz boleh ingat punya ramai macam ni. Aku wali gitu. Dia meninggal dunia tuan-tuan, ambil uduk nak sembahyang Asar. Rupanya dia jawatan besar kilang kat ni dekat Kulim High Tech ni. Meninggal di Taman Selasih tu, tak silap saya. Tapi dia kaget sikit lah, sebab dia bukan kenal saya bukan, tapi saya cam dia yang tegur. Saya tak boleh nak baca ayat tu. Dia perhabis. Saya berterima kasih. Dia kebetulan lalu kot tu nak sembahyang Isyak. Dia meninggal dah tuan-tuan. Bahagianya ya Allah. Kerana duk tunggu nak sembahyang. Aduh. Tu orang yang jaga sungguh. Jadi apa lagi? Hindari daripada segala sumber syubhah ataupun haram. Jangan terlibat, insya-Allah mabrur. Syubhah haram yang ada dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, Al-Baqarah 188. Jangan kamu makan atau jangan kamu ambil sesuatu di antara kamu secara batil. Tipu orang ke, nampak tak? Tipu orang pun tambah tipu rakyat lagi teruk.
Kan tipu orang mungkin seorang ni kan. Jenuh tipu rakyat. Aku tak tahu hidup tu tak berkat. Ni buat kerja ni balik rasuah terima kan, rasuah ambil tak kena. Tu nak mabrur macam mana? Tak malah tuan-tuan, saya tengok dengan mata kepala JPG. Kawan saya tu pengarah masa kat sekolah dulu lah. Dengar dah dia jadi pengarah, kita pergi ziarah lah. Sono, oh Syarif hang buat apa lah ni? Aku dakwah ha. Oh tu kau. Macam mana hang boleh tukar kalau orang putih main ceramah aku pun nak tengok ke hang kemas tu. Boleh lah. Dia tengah sembah cikgu. Orang driving school lah main. Tolak pintu. Piu, satu envelope tebal. Saya duk ingat kalau talau mic aku pun nak tangkap lah. Punya tak hormat lah pengarah ha. Tu. Dia punya malu, muka dia merah padam. Apa lagi cikgu dia tok apa? Ni hang punya. Piu, hangnya. Piu. Cepat-cepat dia tok bawah. Dia untuk laci. Aduh, letih no. Dia hidup kada atau wallahualam. Kita nak tuduh rasuah tak beranilah, tapi logiknya cikgu hang punya tu apa dia? Kotlah dari yang mesangking kita nampak je lah kan. Ni duduk dalam envelope. Aduh, letih. Pi haji. Nak jadi apa macam tu? Tak. Lagi satu, jangan ambil yang bukan hak kita lah. Pesan sangat-sangat. Tok guru pun pesan, Nabi pun pesan. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Baru mabrur. Kan? Nah, jadi hindar daripada sumber syubhah dan haram. Lagi satu, hindar daripada kawan yang fasik. Pilih kawan elok. Dan ni kita dah buat kerja haji dah, balik-balik berkawan dengan geng cerai. Kan? Kawan dengan geng James Bond, kita jadi James Bond. Aku tu. Pilih kawan kena pilih elok tu. Sebab tu saya tak ramai kawan. Saya bukan sombong, saya tak teringin nak kawan dengan orang ustaz-ustaz. Saya tak kawan tu. Saya kawan anak saya dengan pembantu-pembantu main. Itulah kawan saya. Tu ada seorang budak tu tengah SPM. Sekolah kami lah. Dia minat ambil kamera ni, ambil video apa tu. Saya tak faham, ikut bagi agak sikit. Tapi ikut ustaz ada syarat. Apa dia syarat? Pertama, sampai masjid wajib tahiyat masjid. Dalam masjid jangan duk tengok WhatsApp. Walaupun nak tunggu masa, baca Quran. Dia ikut lah. Ni dia cuti, dia balik. Dia pandai, dia minat sungguh, komputer apa semua pandai. Tu saya cuba, dia pula anak yatim lah. Kan? Jadi saya duk fikir nak cubalah kalau saya umur panjang ni nak hantar dia pergi belajar betul bidang ni. Memang dia minat, dia pandai semua tuan-tuan. Sekolah kami program semua dia. Speaker apa semua dia pandai. Ni ambil ni Allah. Sat nak tekan-tekan clear lalu. Kan? Saya bagi banyak syarat lah. Tidur hotel, bangun tahajud. Baru ni kami 2 bilik. Saya sebilik, dia dengan seorang lagi tu, seorang sebilik. Saya tanya sahabat, dia bangun tak? Bangun lah, tapi kita nak gerak. Kan? Dia tak pernah ikut macam kami. Saat ada kuliah subuh, tak ada rehat. Kainun. Kan? Tengok dengar kuliah subuh pun mata naik julin tu macam lah. Dia kata ni anak tahu aku dah buat kerja ni berzaman lah. Macam ni lah kami diorang. Tapi dia muda lagi, baru 19. Mudah-mudahan saya dapat bentuk dia. Dia ni memang akhlak bagus semua. Sebab tu saya pilih dah. Saya telefon kat mak dia, kata saya nak bawa anak kak ni, saya akan bagi allowance lah sebulan. Tapi dia dapat bantu ringan sikit lah bila dia ikut kami. Baik. Cari kawan yang elok, hindari daripada sefasik. Lagi untuk mabrur, kena usaha tambah ilmu agama. Akhir sekali, menghayati Al-Quran dan As-Sunnah. Makna dalam kehidupan kita, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan. Kalau usaha-usaha ni kita buat, itulah tanda mabrurnya haji ataupun umrah yang kita laksanakan. Paling tidak pun ambil garis panduan untuk guru. Sebelum pergi Mekah, macam mana amalan kita? Kuat tahajud, witir, kan? Balik Mekah, kuat terkejut. Nampak 45 awak tak terkejut. Takbir pula tu, Allahu Akbar, maaf weh.
Awak nampak 45 dah. Aduh. Kan? Tu tak apalah, walaupun dah jadi macam tu, kita perbaik bagi elok balik. Yang nak terima ni semua Allah Taala. Memang tuan-tuan, iblis mana boleh biar kita. Kan, saya baru ni demam, lama dah tak demam. Duk fikir macam mana aku nak bangun awal. Duk biasa tak lawai sangat kan. Demam-demam semua. Sampai tak lalu makan. 2 hari kurus kering macam waik sate. Lah ni kemaruk ni dah okey, malam ni ada makan tu Haji. Jangan tak ada meja dah lah bawa sorang-sorang. Nah, cerita dia. Nah, jadi macam itulah sedikit malam ni maknanya haji mabrur. Untuk mendapat haji mabrur ada kaedah-kaedah, ada usaha-usaha yang perlu kita laksanakan. Ada orang sini nak pergi Mekah ni? Tak ada. Mak kita tak ada. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, pesanan saya betul lah, pergi masjid awal sejam, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kemudian semayang lah mana-mana semayang sunat yang boleh di Masjidil Haram. Nah, kemudian pergi awal tu baca Quran, pelbagaikan amalan. Jangan semayang jangan jadi jemu baca Quran, jemu Quran, zikir, selawat kat Nabi Allah. Yang lagi satu, jangan tinggal sama sekali sedekah. Yang ni top lah tuan-tuan. Nah, baik. Jadi tanda dulu, saya pun letih, saya nak balik seorang-seorang. Mai tak sat pun mengantuk balik ni, lena pun nak kereta apa. Saya heran tengok tuan-tuan, saya mudah lena. Bawa kereta pun lena. Nak naik martabat mbak no. martabat sampai Batu Dua. Nah, insyaAllah. Cuma satu lupa lah. Saya nak bagi ni Sat, apa nama abang mah? Tolong Sat abang. Abang edar Sat ni sikit. Bagi muslimat sikit, muslimin sikit. Saya nak tunjukkan tu. Bagi yang ni tuan-tuan dan perempuan, ni lah bangunan yang kami sedang bina. Kompleks 2.5 juta. Ni yang ni. Dia akan jadi macam ni lah setelah diubah suai oleh arkitek. Nah, tuan-tuan tengok. Dan kami masih memerlukan 1.5 juta. Sebelah ni bangunan yang sedia ada. Yang ni kami buka untuk wakaf. Saya nak perjelas sikit lah, sebab saya buat R&D jugalah tentang wakaf ni. Lazimnya wakaf ni satu kaki persegi RM50, RM100. Kita tak ada had. RM1 boleh, RM5 boleh, RM2 pun boleh, sekupang pun boleh. Kita buka untuk 1.3 juta tuan-tuan dan perempuan. Ni bangunan, 6 buah bangunan yang sedia ada, yang diguna pakai setiap hari. Ni cuti tak guna lah. Bila tuan-tuan niat wakaf yang ni, ganjaran pahala berjalan. Kalau untuk yang ni, masa bagi mula dapat pahala, tapi tak berjalan. Siapa? Tak siap lagi. Dia ada beza tuan-tuan. Dan kenapa ustaz tak buat satu kaki persegi 100? Sebab dalam Quran Tuhan ajak, walaupun kamu memandang ianya kecil, tetapi besar di sisi aku. Target kita nak cari 1.3 juta. Kau ni bagi RM1, kau ni RM2, RM5, campur. Bila genap 1.3 juta, kita tutup. Sebab kita ada accountant. Kita boleh monitor berapa banyaklah kita kutip. Dan dengan sistem ni, kaedah ni, kita buka peluang supaya lebih ramai boleh berwakaf. Kalau satu kaki persegi 100, berapa orang boleh bagi? Baru-baru ni saya tengok satu tiang masjid RM400. Tu dia. Kan? Cuba kita cerita. Semua ni nak buat RM100,000. Berapa pun nak bagi pun tak apa. Sebab kaedah dalam Quran. Saya ada muzakarah dengan almarhum Ustaz Haji Soleh Ahmad, abang Ustaz Zakaria Haji Ahmad, bekas ahli majlis fatwa Perak dan Pulau Pinang. Dia 2 sekali kalau tak silap. Dia kata semua no, dia pun tak terfikir, dia kata. Tapi saya bagilah dari Quran kat dia, Ustaz. Macam sungguh no, dia kata. Makna kita buka peluang pada lebih ramai untuk berwakaf. Jadi kalau tuan-tuan nak wakaf apa, masuk akaun number kat sini, niat bagi wakaf dah. Wakaf bangunan sedia ada belah ni. Ya, niat sedang dibina. Cikgu tengok cantik tu. No? Awak tak cantik 25 juta. Arkitek dia nak main rona kot lain, kita nak buat kot lain jadi kot lain. Kan? Dia kata bagi nampak sikit ciri-ciri Islamik tu. Kan? Jadi insya-Allah lah dijangka siap dalam tahun ni lah. Jadi kalau tuan-tuan nak wakaf ke, kalau ada zakat kan boleh. Kita ambil kaedah innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niat.
Jadi sekadar tu ribuan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.